أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung kitab Munyatul Musalli. Solat yang ditinggalkan sama ada tak sengaja ke atau sengaja kena qada. Itu dah sebut dah. Cumanya apabila seorang itu tertinggal solat disebabkan dia tidur ataupun dia terlupa, tak dosa. Tapi dia kena qada. Yang lain daripada ketiduran, dosa yang amat besar. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang sengaja dia tinggal. Bukan pasal tidur. Bukan pasal lupa. Dia saja dia kata aku tak mau. Itu dosa besar. Dan ada ia bersegera mengqadakkan dia sekalipun. Kalau dia kata tak apa, bukan aku tak qada, aku qada. Qada sekalipun. Tinggal tadi itu dengan sengaja. Maka dosa besar walaupun dia qada sekalipun. Itu yang kita dah sebut pada kuliah kita yang lalu. Dan tiada uzurkan, membimbangkan dengan dunia dan lainnya daripada sembahyang, melainkan kerana ketiduran atau lupa jua. Maka hanyalah. Maksudnya, iaitu orang yang apabila dia tinggalkan sembahyang dia, bukan kerana lupa atau ketiduran, maka dosa dia. Maka dosa dia bukan sekat dosa kecil, bahkan dosa besar. Maka wajib segera dia mengqadakkan akan sembahyang dia. Orang yang tinggalkan sembahyang dengan sengaja, maka solat sunatnya tidak diterima. Dia kena qada sungguh-sungguh dan bersegera. Begitu. Adapun yang ketiduran ataupun dia lupa, dia qada. Tetapi boleh dia buat sunat, insya-Allah sunatnya diterima oleh Allah Taala. Itu beza dia. Dan wajib atas orang yang memerintah pekerjaan muslimin. Maksudnya iaitu mereka yang kita ambil daripada keluarga dulu, ibu bapa ni, yang ada anak-anak yang tak sembahyang ni pasal apa? Maka wajib atas dia suruh anak-anak dia, atau kita kata seorang taukih ataupun bos pada satu-satu tempat. Maka dia ada anak buah dia ada pekerja dia. Maka wajib, dia ni orang Islam. Pekerja dia orang Islam. Maka wajib suruh mereka ni solat. Begitulah maksudnya yang dikatakan orang yang memerintah pekerjaan muslimin. Sampai kepada pihak jabatan agama, jabatan mufti kena ambil berat. Mereka yang duduk di majlis agama Islam, sampai kepada pihak sultan yang pegang agama ini. Mereka ketua agama negeri. Maka wajib ke atas mereka. Bahawa menyuruh dan menanggungkan akan segala umat yang umum atas mengerjakan sembahyang yang 5 waktu. Mereka bertanggungjawab. Jangan kata tak ada masalah. Mereka dah pandai, ada ustaz-ustaz duk bimbing mereka. Memang ada ustaz yang membimbing mereka, tetapi hampa ni adalah orang yang dipertanggungjawabkan buat agama. Hal ehwal agama Islam. Bukan setakat solat 5 waktu sehari semalam. Kalau kata mereka ni tak tinggal dah sembahyang 5 waktu sehari semalam, bagaimana pula mereka dengan solat berjamaah? Penting. Sehingga ada ulama kata wajib. Kan kata sunat muakkad, wajib sembahyang berjamaah. Wajib mai ke mana? Sampai Nabi kata, jom kita pergi bakar orang yang tak mai sembahyang berjamaah. Nak kata sunat ke? Ni bukan kata muakkad sungguh, tak, ni wajib. Perintah supaya rumah mereka yang sembahyang kat rumah tu dibakar. Kemudian Jumaat mereka boleh buat ke tidak? Kena ambil tahu.
Kami tak tahu yang tu, kena ambil tahu. Dia kena turun. Setiap tempat. Masing-masing negeri lah. Takkanlah Jabatan Agama Islam Kedah nak main ke Pulau Pinang. Pulau Pinang pula nak pergi ke Johor. Masing-masing negeri. Mereka ni bertanggungjawab. Jadi pembahagian sudah ada. Memang sudah ada pembahagian. Dan kita Pulau Pinang kan. Belah pulau sana. Dia ada bahagian-bahagian dia. Belah seberang perai kita pun ada 3 bahagian. Utara, tengah, selatan. Masing-masing ada tugas. Jalankan tugas dengan sempurna. Sebab apa? Sebab bimbang sekira kalau ada mana-mana qaryah yang tidak buat Jumaat. Kena pergi tengok. Kena ambil tahu. Tambah kalau sudah ada laporan. Orang buat lapor kan. Kata tak buat Jumaat langsung kami duduk kat sini ni macam mana tuan. Yang tu kena main tengok sungguh. Pasal apa sampai tak buat Jumaat. Sama ada ahlinya tak cukup, hampa pandai bagi tahu. Kalau tak boleh buat Jumaat sebab hampa tak ramai, masalah tak ramai pun kena ambil tahu juga pasal apa jadi macam tu. Pasal apa masjid lain melempah-lempah. Sampai terpaksa buat surat supaya memberi kebenaran kepada surau bawah kami buat Jumaat juga. Sebab kami pihak masjid tak boleh nak tampung. Ada sampai macam tu. Ada daripada pihak masjid. Yang cadangkan macam tu. Ada pihak surau. Lepas pergi 3 orang. Dengan setiausaha dia. Dengan pengurusi. Dengan timbalan pergi. Assalamualaikum. Ni kami ni minta nak buat Jumaat. Sebab masjid kami tak boleh nak tampung ahli qaryah. Minta nak buat Jumaat. Dia begitu. Ini sampai tak buat Jumaat langsung sebab tak ada orang ni macam mana? Mereka kena ambil tahu. Mereka kena mai turun tengok. Pasal apa jadi macam tu? Adakah kerana disebabkan ada orang yang sah diri dia? Tak cukup pula. Kan? Sah semayang diri dia saja, dia tak boleh nak jadi imam. Tu siapa nak jadi imam? Semayang Jumaat ni mesti kena ada imam makmum. Tapi bila cek semua yang ada kat kampung itu, dekat qaryah itu, semua jenis semayang sah diri dia aja. Kan? Maksud dia tak boleh nak jadi imam orang lain. Itu antara sebab yang tak boleh nak buat Jumaat. Ataupun kita kata memang bilangannya tak cukup. Kita bermazhab Syafi'i, kita dah sebut dah dengan panjang lebar. Apa dia? Iaitu kena ada 40. Sekurang-kurang. Dan mereka semua itu, semayang mereka itu sah pada diri mereka dan imam boleh mengimamkan jemaah dengan selesa. Dan demikian juga. Dan wajib pula atas mereka itu bahawa diseksa akan mereka itu akan orang yang mengeluarkan sembahyang daripada waktunya. Siapa dia? Pihak berkuasa, pihak berwajib. Dia kena ambil tindakan yang tegas. Ni kita punya bahasa agak lembut. Iaitu ambil tindakan yang tegas. Lembut apa Ustaz? Ambil tindakan tegas ni kasar Ustaz. Lembut. Pasal apa? Pasal tengok ni ayat Syekh Dr. Fatani. Dia kata apa? Dia kata seksa. Seksa lagi lah. Kan? Bukan sakat tegas. Seksa. Seksa orang yang tidak sembahyang. Yang keluarkan sembahyang daripada waktunya tu tak sembahyang lah. Seksa tu. Seksa ni nampak berat sangat. Betapa Islam teramat menjaga kepentingan solat. Sehingga ada ulama yang berani keluarkan pendapat, apa lagi? Tangkap, seksa bagi. Sebab segan. Tanya dia apa? Pasal apa tak semayang? Kami malas. Apa malas? Apa segan? Bukan engkar. Tapi kalau engkar disuruh mereka itu taubat. Pasal apa? Pasal mereka ini sudah keluar daripada agama Islam. Engkar. Pasal apa tak semayang? Sebab kami memang tak boleh nak terima sembahyang. Tak pernah yang ada dalam Quran pun, dalam hadis pun tak pernah kami jumpa. Kami mengaji tinggi juga. Kami mengaji banyak juga. Tak ada yang kata sembahyang dalam fiqh Islam. Tu dia. Itu nama dia engkar. Maka apa hukum dia? Kafir. Pas kafir, wajib mereka ni bertaubat, mengucap semula.
Tapi kalau mereka malah lah, segan, tak boleh hukum mereka kafir. Tak boleh. Cuma kena bagi amaran, bagi bimbingan. Sesak dulu. Ceritanya kena sesak dulu sebab kita tak tahu ujung pangkai. Kenapa jadi macam tu? Pasal apa Qaryah lain semangat sungguh nak sembahyang Jumaat. Semangat sungguh. Tiap-tiap hari duk tengok mereka ni macam hari Jumaat. Segok Senin, segok pakai mengombor jalan depan kita. Selasa bawa pisang standan 2. Kita duk ingat duk bawa tu hari Jumaat saja. Dahsyat mereka ni. Orang kampung mana ni? Semangat Jumaat tu pada tiap-tiap hari. Kalau hari Jumaat saudara katalah. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. Imarah sungguh-sungguh. Macam mana malam Jumaat kita, mereka pun angkut habis. Sampai boleh kata tak ada siapa lah duduk kat rumah. Yang tua-tua pun mai, yang muda-muda, orang perempuan, muslimat penuh. Allahu Akbar. Kau macam tu hebat sungguh. Kan? 5 waktu, tiap-tiap hari, kan? Imarah tu macam hari Jumaat. Sampai ada ulama kata berjaya kita apabila solat zuhur kita tu, kan? Solat macam sembahyang Jumaat. Ramainya, tapi apa yang berlaku? Faham sendirilah. Kita tengok sendirilah tempat kita. Kan? Kalau zuhur berapa orang tu ada. Kan? Begitu. Padahal solat zuhur juga adalah fardu. Jumaat fardu. Tapi oleh kerana ketegasan, kan, kita pun kata bahawasanya mana boleh Jumaat kalau tinggal lingkup kita. Awak kalau zuhur boleh tinggal. Kan? Dia begitu. Tapi oleh kerana kekangan kerja, sibuk dan sebagainya, tak upayalah. Baik, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Maka hukum mengkafirkan orang yang tidak solat, hati-hati. Kalau mereka kata, mana boleh kita kena semayang, aku segan, apa buat dulu. Tak kira, tengok sagi kan. Dia ni jenis pemalas, dia jenis segan, maka tidaklah boleh nak menghukumkan dia kafir. Kita katakan dia mau insah samalah, mau insah sama. Kita ni kan, baik untung, bahagia ke tidak sebagainya, ia bergantung kepada solat. Cakap-cakap ni menyebabkan hidup hang tak bahagia nanti. Kan? Sebab apa? Solat hang buat lebih kurang. Tak boleh buat lebih kurang. Solat ni suatu yang penting. Kan? Kalau kita rajin, maka insya-Allah pada setiap kerjaan kita Allah Ta'ala akan bagi semangat dan kerajinan. Dia punca kepada sembahyang. Dan sembahyang kita buat lebih kurang, maka lebih kuranglah kehidupan kita. Allah Ta'ala tak menjamin keselamatan, kebahagiaan dan sebagainya. Dan sembahyang jikalau tiada mengikut dibunuh akan dia. Siapa dia ni? Iaitu orang yang dia tak mau, dia engkar sembahyang. Tak mau sembahyang. Sembahyanglah, apa tak mau? Tak mau sembahyang. 2-3 kali duk sebut macam tu. Berani kan nak buat apa? Berani nak buat apa? Tengok kita berani ke tidak. Tak berani, kita pergi carilah 2-3 orang yang kuat-kuat, yang besar-besar sikit tu. Kan? Maka ambil tindakan, tengoklah apa yang patut, macam mana nak buat. Kan? Tak bolehlah mengikut selera kita. Sebab kita tertakluk kepada undang-undang. Kan? Duk buat macam yang Nabi buat, himpun mereka ni, bakat rumah, alamat hang tak hidup lama lah. Kan? Pasal apa? Pasal kita tertakluk kepada undang-undang kita. Tak boleh buat macam tu. Kita kena baca, kita kena ambil tahu, kena tanya sahabat-sahabat kita yang pandai bahagian undang-undang ni. Kalau begini macam mana nak selesai sebagainya. Sebab apa? Sebab bimbang, kita nak selamatkan diri kita, rupa-rupanya kena juga ke kita pun tempiah-tempiah hukuman itu. Maka ini ceritanya mengikut hukum Islam. Tapi hukum Islam pun, maka kita kena rujuk kepada hakim untuk memutuskan satu-satu hukuman. Maka hendaklah mereka itu
Pada tahap apa dia? Pada tahap dibunuh akan dia atau diperangkan dia. Bukan nak suruh buat sungguh, tetapi inilah akibat dia. Betapa hinanya orang yang tidak solat, yang tak mau, yang tolak kefarduan solat. Kan? Sehingga mereka ini kira tak ada apalah. Mereka ni dalam Islam. Tak ada apa. Mereka ni betul-betul hina dalam Islam. Sehingga disebut kepada mereka dibunuh, diperangi dan lainnya. Hingga mereka itu mengerjakan dia, sehingga mereka itu bertaubat. Buat apa ni? Duk heret kami nak pergi mana ni? Nak hukum hampa ni. Nak pencung pala hampa ni. Pasal apa nak pencung? Hampa tolak kefarduan sembahyang, murtad. Hukuman murtad adalah pancung kepala. Nak potong kepala mana boleh? Taubat lahum lah. Tak apa. Pelan-pelan kita terima tu dulu. Dia kata taubat lahum. Ambil ayat mana kita pun tak tahu. Yang penting, mereka dah berserah diri. Kita pun bagi mereka ni kefahaman, bagi penjelasan yang sungguh-sungguh, minta mereka ni bertaubat. Kemudian minta mereka mengulang syahadah mereka, kerana syahadah mereka hari itu dah terbatal. Disebabkan tolak keperluan sembahyang. Dan haram lagi berdosa apabila diam oleh orang yang memerintah pekerjaan umat. Orang yang berkuasa, kita ambil daripada tahap keluarga lah. Ayah, kita buat contohkan. Ayah buat tak tahu, buat tak peduli. Dia tahu anak dia tak semayang. Tak mau semayang. Tak apa. Mereka dah besar panjang dah. Maka apa akibatnya? Iaitu berdosa besar dah si ayah itu. Kalau dia biang. Diam diri dia, maksudnya biang. Kemudian, kalau kata, ibu bapa ambil berat Ustaz, takkan dah macam tu. Saya ada anak tak semayang, saya tegur, saya marah. Tak apa, lepaslah yang tu. Tapi, siapa lagi yang berkuasa? Pihak Jabatan Agama. Jangan tak ambil tahu. Pihak berkuasa, Jabatan Agama, hal ehwal Islam dan sebagainya, dia pun kena ambil tahu. Bagi tahu ke mereka. Bagi tahu ke mereka, dia berkata masing-masing keluarga, buatlah, kami tak dan, kami sibuk. Sekali kami keluar, sekali kami panas kat luar, dalam kami sejuk. Nampak? Duk merapu macam tu. Berdosa lah apa makan gaji buta macam tu. Tugas kena laksanakan dengan sempurna, seperti mana yang Allah Ta'ala dan Rasulnya sebut dalam tugas-tugas petugas Islam dan sebagainya, macam mana nak buat amanah. Jadi sebab itu bukan setakat amanah, bahkan apa dia mampu. Dia orang yang tak mampu tak usah duk ambil buat kerja. Al-Qawiyul Amin tu syarat dia. Al-Qawiyul Amin yang mampu lagi amanah. Amanah maksudnya akhlak bagus lah. Ni akhlak tak bagus. Dah habaq ke dia apa, dia pandailah urus sendiri, kami anak kami pun tak semayang kat rumah. Dia boleh jawab macam tu. Berdosalah mereka itu. Daripada orang yang besar-besar seperti raja, pemerintah. Pemerintah. Pihak Jabatan Agama Islam, siapa yang di atas dia? Sultan negeri masing-masing. Kalau kita Pulau Pinang, gubernur kita. Siapa? Pasal dia ni ketua agama pada setiap negeri masing-masing. Jangan tak ambil tahu benda ni. Jika mengetahui akan mereka itu tiada sini dia kata tiada mengetahui yang tersebut itu. Maksudnya apa dia? Maksud kalaulah orang di bawah mereka, rakyat jelata mereka yang tak tahu bab semayang ini, tak tahu. Pasal itulah mereka tak semayang. Sebab itulah mereka cakap lebih kurang. Cakap ni tak boleh cakap ni maksud hang tolak semayang ni. Cakap hang ni maksudnya hang tolak semayang. Tak tahu benda ni. Tak tahu kena bagi tahu. Pasal apa? Pasal kita ketua agama. Dan tiada dimudahkan atasnya daripada melalaikan pekerjaan umat ini. Tak boleh duk biar. Tak boleh duk biar. Ni ayat-ayat ni kita dah baca dah atas tu. Dia ulang lagi, dia ulang. Nak bagi kita ni faham betul-betul. Apa yang kita sebut ni pun dah kita sebut tadi. Ya dah tu. Apa dia? Iaitu ini pekerjaan apa? Ini tugas apa? Tugas apa? Apa dia tugas kami? Kena tahu dulu.
Sebelum nak terima tugas-tugas ni kena ambil tahu dulu. Jangan seronok. Tak apa, mai dulu. Nanti kita tengok. Mana boleh. Dan kita dah pegang, kita dah bertanggungjawab. Terus kita kena buat. Laksanakan amanah itu. Dan demikian lagi pada segala pekerjaan agama seperti mereka itu seperti zakat. Contoh dia zakat, puasa, bukan kata semayang saja. Berat lah. Banyak lah. Kalau semayang tadi pun susah, duk fikir susah. Terus seronok sangat lah nak pegang jawatan banyak-banyak. Yang tu yang ni, yang tu yang ni. Zakat lagi, adakah mereka bayar ke tidak? Tunai ke tidak? Macam mana dengan zakat mereka? Solat mereka tadi, sembahyang, puasa dan lainnya, maka semuanya akan dipersoal, dipertanggungjawabkan akhirat besok. Sebab apa? Sebab pihak berwajib, pihak berkuasa wajib tegakkan amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Yani amrun bil ma'ruf serupa juga dengan nahyun 'anil munkar. Pasal apa? Pasal ini tugas, bukan tugas satu, tugas dua. Satu suruh yang ma'ruf. Contoh yang ma'ruf tu solat, puasa, zakat dan sebagainya. Itu kemungkaran. Bidang kuasa kita juga. Kalau tidak siapa dia? Kita ketua. Mereka minum arak ke tidak? Mereka berjudi ke tidak? Mereka buat maksiat ke tidak? Yang tu mereka punya tu hal peribadi dah. Masih di bidang kuasa kita, tanggungjawab kita sebagai ketua agama. Agama bukan amrun bil ma'ruf saja. Agama ada dua kat situ. Nahyun 'anil munkar juga adalah dalam bahagian agama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi